10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'in, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Muslimin, sahabat-sahabat surah Al-Kautsar sekalian, alhamdulillah malam ini kita dapat berkumpul untuk kita mendengar ataupun sama-sama kita berbincang kitab kita, kitab yang tulis oleh Tuan Guru kita, Tuan Guru ni Abdul Aziz bin Nikmat, tafsir surah Al-Fatihah. Apa yang ditekankan dalam surah ini, kenapa kita perlu belajar tafsir Al-Fatihah ini? Satunya sebab Al-Fatihah ini adalah pembuka kepada semua Al-Quran yang kita baca. Al-Quran ini bukan setakat kita tengok saja, tapi kita wajib belajar dan juga mengamalkannya sedaya kita mungkin. Kita wajib belajar dan juga kita seboleh-bolehnya faham apa maksud apa yang nak diceritakan dalam Al-Quran itu kepada kita. Sebab Al-Quran itu diturunkan adalah untuk kita, umat Nabi Muhammad. Dan yang kedua, Al-Fatihah ini wajib kita belajar sampai betul bacaan kita. Kan? Sampai betul bacaan kita. Sebab apa? Pertama sekali dia wajib baca dalam solat. La solata liman la yaqra'ul Fatihah. Tidak ada sembahyang bagi orang yang tak baca Al-Fatihah. Maknanya Al-Fatihah itu menjadi sebab untuk solat kita ni sah. Solat kita ni ada 17 rakaat satu hari, satu malam yang wajib, bermula daripada subuh 2 kali, zuhur ada 4 kali, asar 4 kali, maghrib 3 kali, isyak 4 kali, campur-campur semua ada 17 kali. Wajib. Itu Al-Fatihah wajib kita baca dengan betul. Wajib kita baca dengan betul. Dan Al-Fatihah ini dia menjadi sebagai satu ubat kepada semua benda yang kita nak. Dia menjadi satu ubat, satu punca, satu benda yang penting dalam kehidupan kita. Orang berubat dengan Al-Fatihah. Kan ada orang baca doa dengan Al-Fatihah, Allahumma bihaqqil Fatihah wa sirril Fatihah wa man unzila alaihi al-Fatihah dan sebagainya. Untuk untuk berubatlah, untuk apa-apa sahaja digunakan besarnya rahsia Al-Fatihah. Jadi benda tu yang kita kena faham. Sebab dalam Al-Fatihah ini terkandung segala-galanya yang ada dalam Al-Quran. Kan dalam Al-Quran ni bila kita kata ada akidahnya, ada ibadatnya, ada tasawufnya, ada fiqhnya, semua itu ada dalam Al-Fatihah. Jadi itulah sebabnya dikatakan kita ini wajib belajar surah Al-Fatihah. Wajib belajar ni bukan hanya sekadar baca yang betul saja, tapi wajib faham. Bila orang kata apa maksud ihdinas siratal mustaqim, kita menjawab ihdinas siratal mustaqim maknanya ya Allah tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Kalau tanya jalan yang lurus, jalan macam mana? Jalan straight highway kata betul ke? Ada jalan lurus ni ada siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Maknanya jalan yang lurus ini maknanya jalan yang dilalui oleh
para nabi, para aulia, para salihin, para sahabat, para syuhada dan juga para orang-orang soleh. Mana itu adalah jalan yang betul. Kan? Orang handsome belum tentu lagi jalan betul. Kan? Orang kaya belum tentu lagi jalan betul. Tambah-tambah lagi orang miskin. Orang miskin ni lagi ramai yang jalan tak betul. Kan? Contohnya orang miskin yang tak sembahyang, kerja pagi-pagi balik malam, sembahyang dak. Mana itu adalah orang perjalanan yang tak betul. Gitu. Jadi kita sambung lagi, ada sikit lagi, buku kita tak banyak lah rasanya. Tahun depan insya-Allah habis. Okey, kita masuk ayat yang keempat. Dalam ni tu Guru Aziz kata ayat yang keempat ini berbunyi Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin ini dia kata dari segi pembacaan qiraat dia, kita boleh baca Maliki Yaumiddin panjang dan juga kita boleh baca Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin ini pun ada juga boleh dibaca, baca pendek sahaja. Macam kita baca Malikin Nas, kan surah An-Nas itu kita baca Malikin Nas. Malikin Nas ni, Maliki Yaumiddin juga boleh dibaca pendek. Sebutan ma panjang pun boleh, ma pendek pun boleh. Cuma oleh kerana sebab kita di sebelah sini Asia Tenggara ni yang kita berpegang kepada qiraat Hafs bin Asim bin Hafs an Asim, bukan bin Asim. Hafs bin an Asim baca panjang. Jadi kita baca panjanglah. Kalau kita belajar qiraat lain lagi apa semua tu, itu tak termasuk dalam pembincangan yang biasa bagi kita lah, itu pembincangan lain. Okey, bab qiraat pula. Kalau nak baca mas secara pendek boleh, tapi kena tengoklah kanan kiri. Nak baca, kalau kita jadi imam tiba-tiba kita baca Maliki Yaumiddin, kalau makmum belakang kata subhanallah, macam mana? Gelabah juga kan? Jadi tak apa, ada orang kampung atau tidak, ataupun kalau ada orang kampung tak perlulah baca pendek. Baca macam yang orang ramai belajar lah. Kalau dalam suasana kita, dalam surah kita ni, semua ahli Quran, semua belajar qiraat. Ini qiraat nama qiraat macam-macam lah qiraat kan. Qalunya, warasnya, asimnya, apa semua torik macam-macam tu boleh kita nak baca sebab semua dah tahu kan. Tapi kita ni semua torik apa, belajar apa tak tahu, cuma baca macam tu. Tok guru kita ajar gitu, baca gitu je kan. Jadi bacalah macam ramai-ramai. Gitu. Kita jauhi daripada fitnah dan kacau bilau. Maknanya kalau kita ni baca yang pelik-pelik yang lain daripada lain tu, biasanya dia akan menimbulkan fitnah. Menimbulkan fitnah ni sebab orang kampung, ataupun kita kata orang kampung ni bukan maksudnya orang yang duduk kampung, maknanya orang yang tahap pengetahuan kita tentang ilmu qiraat ini tak sampai tahap yang tinggi. Biasa-biasa orang merahan dah. Kalau kita ni merahan macam-macam kita ni pun gitu. Kalau tanya saya baca qiraat ada apa, saya pun tak tahu kan. Jadi kita baca macam biasa aja, tak payah nak baca pelik-pelik kan. Tiba-tiba baca wadduha. Perak tak apalah kalau baca perak, dia kata ini baca perak ni kan. Padahal bukan baca perak, baca waras kan. Tapi orang perak kata ini orang kampung kita ni baca gini kan, tebal punya perak tu. Tapi kalau benda tu itu mesti kita sebut, maka kita kena sebut. Maknanya benda tu kalau untuk pengetahuan, contohnya kita ada satu seminar. Hari ni kita memperkenalkan beberapa qiraat yang kita tahu, walaupun yang mesti kita tahu ataupun yang boleh kita pelajari, tapi walaupun kita tak baca dalam sembahyang ataupun tak baca dalam tempat ramai, boleh kita sebutlah benda tu kan. Benda ni kita sebut. Jadi maknanya alam ni kalau kita sebut ma itu, kalau orang baca pendek pun boleh, nak baca panjang pun boleh. Gitu. Dia kata, Tok Guru Nazir kata, kalau benda tu mesti kita sebut, kita kena sebut juga. Walau berbalas sekalipun, biar puas hati sebab kita berbalas perkara yang benar. Itu tak mengapa. Maknanya kalau kata benda ni nak buat hujah apa semua dengan perkara yang benar, sebutlah, tak apa kan. Maliki Yaumiddin, maknanya Tuhan yang memiliki hari agama. Hari agama kan. Ad-din maknanya agama. Ad-din juga bermaksud pembalasan atau kiamat. Dalam bahasa Arab, serupa juga dalam bahasa-bahasa seluruh dunia. Ada perkataan tertentu yang mempunyai banyak makna. Ad-din maknanya agama pun ya, pembalasan pun ya, dan kiamat pun boleh juga. Ad-din kan. Kita kata kalau jadikanlah Islam ini sebagai ad-din kita. Ad-din kan. Ad-din ini maknanya
sebagai satu jalan hidup pun boleh, kan? Ad-din, berjalan di atas ikut apa panggil tu, atas jalan agama lah. Begitu. Kalau kita boleh baca Malik, Malik itu maknanya Tuhan yang memiliki, kan? Bila kita baca Malik itu maknanya Tuhan yang memiliki. Apabila kita memiliki sesuatu, maka artinya kita berkuasa penuh. Kata orang Arab, al-milku ramzus sultah, kan? Milik itu tanda penguasaan. Al-milk, milkut tam dia panggil, kan? Milik penuh, kan? Jadi apabila kita kata Malik Yaumiddin, Tuhan yang memiliki hari akhirat, artinya hari akhirat ini adalah hari untuk dia seorang. Dia yakni Allah seorang. Maknanya Allah satu tu, dia yang memiliki hari tersebut. Tak boleh nak kata hari akhirat ni hari yang mungkin jadi, mungkin tak jadi, mungkin orang lain boleh berkuasa apa semua, tak ada, kan? Maknanya itu Allah seorang sahaja, yang Allah yang esa sahaja yang boleh kata hari itu adalah harinya. Dia beri kuasa yang ada kepada dia seorang. Tidak ada sikit pun kuasa diberi kepada orang lain. Maknanya Tuhan ambil semua kuasa pada hari tersebut tu, milik dia semua. Tak ada dia bagi ke orang lain, kan? Itu. Sekarang ini bukan nak akhirat lagi. Dia sekarang ini dipanggil dunia. Di dunia ini kuasa di sini bermaksud kemampuan, kemahiran dan pengawalan. Kuasa yang disebut dalam dia tu, Tuhan berikan juga kepada Ambo. Ambo ni mana tu kata dia lah, saya. Ambo ni maknanya saya, kan? Ambo ni saya. Dan juga kepada orang lain. Orang Kelantan ni kalau dia berbahasa Ambo ni maknanya dia merendah diri. Kalau macam saya dalam bahasa Kelantan, dia ada banyak nama panggil. Ambo boleh, kawan boleh, saya pun boleh, kita pun boleh, orang pun boleh, kan? Kalau kita berbahasa dengan orang yang lebih atas daripada kita lah, grade dia lebih tinggi daripada kita, biasanya kita orang Kelantan ni dia cakap Ambo. Maknanya kita cakap dengan tok guru, kita cakap dengan ustaz yang alim, semua dipanggil Ambo lah. Ambo maknanya, kalau asal perkataan bahasa Melayunya, bahasa Kelasinya dia panggil hamba lah, kan? Hamba tu dipanggil bahasa Kelantan sebut Ambo. Ambo minta maaf, maknanya Ambo minta maaf tu kan kira merendah diri dah tu, mengalah dah tu, maknanya gitu. Ambo, maknanya kalau kita cakap kita nak merendah diri kita ni, kita cakap Ambo. Kalau kita cakap dengan kawan-kawan, demo, kawan, demo. Gitulah, maknanya itu di antara kata apa? Sama-sama tu lah, sama pangkat lah kita kata mudah-mudah. Tu bila cakap di sini sebut, dia kata di dunia ni Tuhan bagi juga kuasa kepada hamba. Maknanya kepada kita. Maknanya kita ni pun ada kuasa, kan? Kuasa yang terhad bagi kita. Dan juga kepada orang lain. Kepada siapa sahaja pun di atas dunia ini, Tuhan beri sedikit kuasa. Kuasa kecek. Mana kecek ni maknanya bercakap. Kuasa bercakap, kuasa berjalan, kuasa menyentuh, kuasa jamah, dan kuasa menelan, kuasa bangun dan kuasa duduk. Tuhan beri berlaku, kan? Orang lain pun begitu juga. Dia beri kuasa kecek dan juga kuasa memiliki harta. Kuasa kita lah, kan? Bermacam-macam jenis kuasa Tuhan beri berlaku kepada orang itu dan juga orang ini. Mana orang tu dapat kuasa macam ni, orang dapat kuasa ni, kan? Tambahnya orang politik. Orang politik ni dia rasa dia berkuasa atas dunia ni, kan? Kita tengok Presiden Amerika. Bila dia dapat jadi presiden, bukan setakat negara Amerika saja dia nak perintah, satu dunia dia nak perintah. Sebab apa? Sebab dia rasa dia orang yang berkuasa, orang yang mempunyai kuasa. Dia boleh buat apa sahaja. Kan? Kita dalam dunia kita ni, kalau dalam dunia negara kita Malaysia ni, Perdana Menteri, timbalan Perdana Menteri, tapi timbalan Perdana Menteri kita tak ada lagi kan tahun ni, kan? Tak ada kan? Menteri ni, YB sampai ke YB, ketua bahagian, ketua kawasan, semua ni dia rasa dia ada kuasa, kan? Ada kuasa. Jadi dia akan bertindak mengikut rasa-rasa. Kalau ada dalam kuasa dia akan berkeras menunjukkan kuasa dia. Macam kita pergi pejabat kerajaan, nak masuk tu, kan? Jaga depan tu yang mula-mula sekali tahan kita, kan? Gimana? Mana IC? Pakai apa takkan mas? Pakai ni apa semua, macam-macam dia tanya. Kadang-kadang berurusan dengan jaga itu lebih susah daripada berurusan dengan pegawai yang ada di dalam. Kuasa jaga gitu. Itulah kuasa dia. Maknanya semua kita manusia ni Tuhan bagi kita kuasa. Apatah lagi kuasa kita boleh makan, kuasa kita boleh berlari, kuasa kita boleh
Macam-macam kan, macam-macam kuasa yang kita boleh, kemampuan kita boleh buat. Kemampuan, pengawalan, itu semua dipanggil kuasa. Selepas itu dia, yakni Tuhan, tunggu dan tengok. Kuasa yang dia bagi tu daripada kita tu, dia akan tunggu dan tengok apa yang kita buat dengan kuasa ni. Kuasa yang aku beri ni, pandai atau tidak manusia jaga sebagaimana yang aku hendak. Mana Tuhan akan tengok, Tuhan akan perhati. Sebab itulah dia kata Maliki Yaumiddin, akan ada hari pembalasan di akhirat esok. Maknanya kalau kita gunakan kuasa yang ada pada kita ni sesuai dengan apa yang Tuhan nak, maka benda tu akan dapat pembalasan yang baik. Ataupun dia jaga serupa yang dia mahu. Tuhan kata dia ni, aku beri kuasa ni, sama ada dia nak jaga kuasa dia ni ikut apa yang aku nak, ataupun dia jaga ikut suka hati dia kan? Jaga ikut suka hati dia. Maknanya itu dia Tuhan tengok dan nilai. Bukan tak boleh, Allah ni mampu buat apa saja dia nak kan. Manusia ni ada pernah dipersoalkan, dia kata boleh tak kalau Tuhan nak buat dalam satu dunia ni semua baik. Mana semua baik, semua orang tu baik, orang ni baik, semua dalam dunia ni semua baik kan. Orang ni rajin sembahyang, orang ni rajin sedekah, orang ni rajin buat baik ni apa semua, tak ada orang jahat. Boleh tak Tuhan nak buat? Boleh kan? Boleh. Sebab tengok Firaun mati dengan cara yang Allah tenggelamkan dalam laut gitu je. Tak perlu kata apa, kalau Tuhan ni nak buat dengan cara yang lain boleh, tapi Tuhan matikan dengan cara begitu sahaja. Raja Namrud masuk nyamuk dalam telinga je bila mati kan. Korun tu yang banyak harta, yang bangga tu, Tuhan tenggelamkan dalam bumi sekelip mata sahaja. Maknanya Tuhan boleh buat apa sahaja. Apatah lagi nak melembutkan hati manusia. Kalau Tuhan kata semua manusia ini jadi baik semua kita ni jadi Islam semua ni jadi taat semua, boleh. Tidak mustahil, boleh dengan dari segi kuasa Allah SWT. Sebab tidak ada yang mustahil bagi Allah. Tapi Allah sengaja buat. Kalau Allah kata tak mau jadi orang jahat, Allah akan jadikan semua orang baik itu bukan hanya pada zaman kita, tapi pada zaman Nabi Musa yang berhadapan dengan Firaun, Nabi Muhammad yang berhadapan dengan Abu Jahal kan. Firaun kata orang yang ikut Nabi Musa ni kan, orang yang ikut Nabi Musa ni, ahli sihir ni, kata aku akan tangkap, aku akan potong tangan kanan, aku akan potong tangan kiri secara bersilang, dan aku akan sumbatkan dia masuk dalam penjara dan juga akan disalib. Itu Firaun kata kan, dia kata kepada orang yang mengikut Nabi Musa. Nabi Muhammad berhadapan dengan Abu Jahal, Abu Lahab ni bapa saudara Nabi yang paling sayang pada dengan Nabi kan. Hari dia mendapat khabar Nabi dilahirkan, dia membebaskan seorang hamba selepas sembelih 100 ekor unta buat makan. Tapi bila Nabi menyampaikan Islam, Allah sengaja jadikan Abu Lahab ini musuh pertama Nabi. Musuh yang pertama Nabi. Orang lain semua masa tu menentang Nabi, orang kata apa, tidak secara terang-terangan. Tapi Abu Lahab ini, pak saudara Nabi yang sayang dengan Nabi, pertama sekali mengatakan celaka kaum Muhammad. Sebut celaka, tu orang dia sayang tu. Apatah lagi kalau orang yang macam dia tak kenal kan, orang tak kenal, orang yang lekeh-lekeh. Nabi Muhammad ini dipandang mulia daripada kecil sampai dia berumur 40 tahun. Sebelum dia menyampaikan Islam, tak ada siapa pun yang sanggup menghina Nabi. Keturunan dia baik, perangai dia baik, peribadi dia baik, pakaian dia baik, semua dia baik. Nabi Muhammad ni tak pernah buat jahat. Sebab itulah Nabi Muhammad ini daripada kecil digelar Al-Amin. Al-Amin ni kalau kita orang jujur lah, orang baik, semua yang benar, tak pernah cakap bohong walaupun sekali pun tak pernah cakap bohong, tak pernah buat benda jahat, tak pernah buat maksiat. Pernah satu ketika Nabi ini teringin nak tengok hiburan kan. Tengok nampak jauh-jauh tu macam ada orang main bunga api kot, ataupun ada orang berjoget-joget ke apa kan. Masa tu zaman Nabi belum jadi dilantik menjadi rasul. Sepatutnya Nabi ini bolehlah pergi tengok, tapi Nabi rasa nak pergi tu, Tuhan dah turunkan rasa mengantuk dalam kepada Nabi kan. Rasa mengantuk yang tak boleh nak buka mata dah. Nabi tertidur sehinggalah cerah esok. Maknanya Nabi itu terselamat daripada pergi tengok benda-benda yang lara dan maksiat. Tu. Itu
Tuhan jaga. Tapi bila sampai kerajaan Islam, Abu Lahab lah orang yang pertama yang mengatakan celaka kau Muhammad. Tabbat yada Abi Lahab. Kan Tuhan sebut dalam Al-Quran. Tu, celaka Abu Lahab ni. Sebenarnya celaka yang dikatakan kepada Nabi Muhammad itu, baliklah kepada celaka itu kepada Abu Lahab sendiri. Kalau kuasa yang ada pada kita ini kita guna sebagaimana yang Tuhan mahu, maka akhirat kelak dia beri kepada kita syurga. Kuasa yang kita ada ni kita guna ni betul dengan Tuhan Tuhan nak, maka Allah akan balas dengan syurga. Itu janji dia. Dan Allah ini innaka la tukhliful mi'ad. Kita kata kita ada orang kita, sesungguhnya engkau ya Allah tidak akan pernah menyalahi janji. Tu. Kalau kuasa yang Tuhan beri kepada kita, kuasa apa sekalipun dia beri kepada kita dan kita guna mengikut apa yang kita mahu, maka akhirat kelak dia beri neraka kepada kita kerana kita sudah menduakan Tuhan. Allah pun kita kata Tuhan dan kita pun berlagak serupa Tuhan juga. Gitu. Maknanya apa? Maknanya Tuhan bagi kuasa kita, kita gunakan ikut suka hati kita. Kalau tanya siapa Tuhanmu? Allah. Tapi lagak kita lagak macam Tuhan lah, kan? Lagak kita macam lagak Tuhan. Apa yang kita rasa kita nak ni, kita boleh ambil. Kita rasa kita apa, kita semua benda yang kita buat, apa, money is king, kan? Cash is king, kan? Ada duit semua boleh jadi. Kita beli orang tu, beli orang ni, buat benda tu, buat ni dengan kuasa yang secara salah. Itu maknanya ikut kehendak kita, maka esok-esok neraka lah Tuhan bagi kepada kita. Na'udzubillah min zalik. Malik maknanya raja. Malik yaumiddin maknanya raja hari akhirat. Malik pemilik. Raja ni pemilik lah, penguasa. Sebagaimana raja itu berkuasa, maka Tuhan hendak beritahu bahawa akhirat kelak akulah raja. Allah kena sebut di akhirat esok, kamu raja tinggi macam mana pun, kamu ada berapa Datuk Seri pun, kamu ada gelaran apa sekalipun, esok-esok sultan ke, raja ke, Perdana Menteri ke, YB ke, apa semua, esok-esok, akhirat esok, raja hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Seramai mana raja, presiden, king dan queen di atas muka dunia ini, mereka hanyalah sebagai satu simbolik sahaja. Raja yang sebenarnya ia adalah aku, kata Allah. Dan yang nampak terang-terangan adalah aku, iaitu sebenar-benar raja ketika hari akhirat kelak. Ni Allah kata gitu. Di dunia sekarang aku tidak tunjuk sangat yang aku ni raja. Kadang-kadang aku lantik dia jadi raja, dia jadi presiden dan lain-lain. Maknanya raja yang ada sekarang ini, maknanya setiap sesuatu yang berlaku ini adalah dengan izin Allah. Bolehlah orang sekarang atas dunia ni nak jadi raja, kan? Nak jadi raja, jadi agung, jadi sultan, apa semua boleh, kan? Boleh. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dialah, yakni Allah, yang telah mentakdirkan adanya mati dan hidup untuk menguji dan menzahirkan keadaan kamu. Siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan ia maha kuasa membalas amal kamu, lagi maha pengampun bagi orang-orang yang bertaubat. Surah Al-Mulk yang selalu kita baca sebelum tidur, kan? Tiap malam sebelum tidur kita baca ayat ni. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Sebab itulah surah Al-Mulk ini Nabi pesan bacalah sebelum tidur setiap malam, boleh menyelamatkan kita daripada azab kubur, kan? Maknanya itulah yang kita kena baca. Nak tengok baca ni sama ada secara ingatan, kita baca dah, kita dah hafal, kita boleh baca gitu saja, ataupun kita boleh tengok Quran. Tengok Quran itulah yang terbaik. Ambil sembahyang, tengok Quran, baca dulu, kan? Ada surah Al-Mulk, surah Al-Waqiah, surah macam-macam surah kita boleh baca, kan? Baca. Tak boleh tu tengok handset. Buka handset, daripada tengok WhatsApp setiap sepanjang hari, last kali malam tu baca Al-Quran di handset kita, kan? Di handset kita pun tengoklah juga Al-Quran tu. Hanyalah untuk, maknanya liyabluwakum, untuk mencuba kamu. Liyabluwakum ni asalnya untuk mencuba, cobaan, kan? Kata Piramli, cobaan. Pandai atau tidak kamu jaga kuasa yang aku beri untuk kamu. Kalau kamu guna kuasa yang aku beri ini,
kamu gunakan untuk melaksanakan kerja-kerja yang aku perintah, maka kamu pandai. Tetapi kalau aku beri kuasa kepada kamu jadi raja, ketua atau presiden, dan kamu guna sebagaimana kehendak hati kamu, maka kamu tidak pandai. Itu maksud tersirat yang Allah bagikan, liyabluwakum, untuk nak menguji kamu ni, kan. Khalaqal mautal hayat, Tuhan yang menciptakan mati, wal hayah, mati dulu Tuhan sebut. Tuhan tak sebut hidup dulu. Dia sebut mati dulu, baru dia sebut hidup. Untuk apa? Untuk nak menguji ayyukum ahsanu amala. Di antara kamu ni siapa yang paling baik amalan dia. Amalan dia kena dengan Tuhan nak ke, ataupun amalan dia tu ikut suka hati dia. Okey. Maliki yaumiddin tadi, ad-din ialah hari agama. Maksud hari agama ini ialah akhirat. Kenapa hari akhirat dipanggil hari agama? Sebab apa dipanggil hari agama? Kalau ikut harfiahnya memang itu adalah hari agama, ad-din. Kalau hari akhirat ada nama dia hari akhirat, kan, yaumul akhirah. Jawabnya, kenapa dipanggil hari agama? Kerana akhirat kelak tidak ada benda yang berguna untuk kita selain daripada agama. Maknanya hari akhirat esok ni semua benda tak nak guna. Semua benda tak laku kecuali agama. Agama yang kita pegang sekarang ialah agama Islam itu. Sebab tu dipanggil hari agama. Sebab pada hari itu hari yang berguna ialah hari agama. Tu. Tak ada agama, macam mana sekalipun tak ada guna. Agama itu adalah peraturan hidup. Agama ini adalah peraturan hidup. Dalam masa kita hidup sekarang, kena ada peraturan. Kerana tiap-tiap manusia di muka dunia ini, Tuhan buat perangai masing-masing tidak serupa dengan orang lain. Maknanya kita dalam dunia kita ni, perangai ada macam-macam, kan. Yang ini macam-macam ni, yang ini suka bercakap, kan. Lagi orang bercakap, lagi kuat dia bercakap. Yang ini jenis suka diam, dia tak cakap. Orang tanya sepatah, jawab setengah patah, kan. Macam-macam manusia ni perangai. Yang ini jenis buah, suka manjak sana, manjak sini. Perangai kita manusia ni macam-macam Tuhan buat, kan. Macam-macam Tuhan buat. Yang jenis suka bercakap tu, duduk mana-mana pun bercakap tak pernah habis, kan. Ada orang buat kajian, dia kata kalau perempuan ini kalau bercakap, dia boleh bercakap sampai 100,000 ataupun 500,000 patah perkataan sehari. Tu perempuan kalau dia bercakap. Memang dia suka bercakap, cakap. Semua tempat dia bercakap. Tapi orang lelaki, dia dalam sekitar 1,000 ataupun 10,000 sahaja, sekitar tu sahaja. Banyak gitu. Tapi perangai kita manusia ni macam-macam. Ada yang pendiam, tapi perangai ikut lain banyak lagi. Ada yang jenis suka bercakap, tapi bercakap je dia ni, kan. Kalau pergi kedai kopi tu bersembang punya kemah, kan. Sembang. Lalah balik tak buat apa pun, kan. Sebab itulah Tuhan kata, Tuhan buat perangai manusia ni macam-macam ada, kan. Tapi dengan perangai manusia yang bermacam-macam ni, Tuhan datangkan satu landasan dia, satu peraturan dia, iaitu agama. Bila Tuhan datangkan agama, maknanya dia ada peraturan dia. Peraturan dalam agama, nak bercakap boleh, tapi jangan lebih daripada batasan ini. Nak duduk diam boleh, tapi jangan sampai macam ni. Orang kata apa? Kata Ibu Yahamka, kan, dia kata sekiranya kamu ni apa dia sebut, dia kata andai kata kamu ni saat agamamu dihina, kamu diam saat agamamu dihina, maka apa disebut seterusnya tu? Itu adalah kata-kata, maknanya kita ni jangan duduk diam saja. Orang hina agama kita diam, tak kata apa pun, kan. Takut sampai tahap tu. Adik sebelah tu nak sembang di sini lah. Kita sembang sini kuat sikit, kan. Maknanya kalau nak kata bila agama kita ni dihina, jangan kita ni hanya semata-mata sebab kita ni pendiam. Apa pun kita tak sebut, itu juga menyalahi. Diam ada ketikanya betul, ada ketikanya perlu, tapi ada ketikanya tak boleh. Begitu, kan. Sama juga dengan bercakap. Bercakap ni kadang-kadang ketika perlu bercakap lah, tapi ketika tidak perlu kena
diam. Contohnya bila orang baca Quran kan. Kita ni duduk sembang kuat, bila orang baca Quran Tuhan kata fa iza quri'al Quran fa ansitu lahu. Kan fa ansitu lah. Dia kata sekiranya kamu dengar ada orang baca Quran, maka kamu hendaklah diam. Diamlah masa tu. Tak boleh, maknanya bercakap pada ketika itu walaupun penting, jangan duduk dekat dengan orang yang baca Quran. Bila jauh sikit kan, bila jauh jangan bagi dengar orang baca Quran. Nak sembang bisnes juta-juta ni kan. Gitu. Perangai hamba tak serupa dengan demo ataupun awak kan. Perangai hamba saya yang ni tak serupa dengan awak, dan demo tidak serupa dengan hamba. Hendak cari dua orang atas dunia ini yang serupa perangai, tidak akan jumpa. Tiap-tiap orang ada perangai yang lain berlaku. Kullu, katanya firman Allah, kullu ya'malu ala syakilati. Kan, katakanlah wahai Muhammad, setiap seorang itu beramal menurut pembawaan jiwanya tersendiri. Surah Al-Isra ayat yang ke-17. Surah ke-17 ayat ke-84. Maknanya apa? Qul, katakanlah wahai Muhammad, kullun ya'malu ala syakilati. Wahai Muhammad, tolong beritahu. Tolong beritahu kepada orang, tiap-tiap manusia bergerak mengikut kerangka ataupun acuan dia. Syakilati, tujuan dia, ada kerangka dia, ada acuan dia. Serupa acuan kuih nekbat ataupun acuan kuih baulu. Ada acuan bulat, ada acuan bunga, acuan empat segi dan pelbagai acuan yang lain. Begitu juga setiap orang ada acuan masing-masing. Tuhan tidak buat dua orang serupa acuan. Tutur kata, PN, sikap perangai dan tingkah laku tidak ada yang serupa. Tiap-tiap orang mesti lain. Jadi bila lain, kamu lain dengan aku dan demo lain dengan kawan, maka peluang berbalah itu memang terbuka. Bila macam-macam kita perangai macam-macam, nak berbalah ni senang sangat. Kan? Senang. Bila kita perangai ni macam-macam. Ada yang garang, ada yang senyap, ada yang baik, ada yang macam-macam. Maknanya Tuhan sengaja buat perangai berbeza-beza ni sebab untuk berbeza pendapat dan sebagainya. Tu. Serupa kita juga, serupa kita kata selipar Jepun kan. Selipar Jepun ni semua serupa belaka. Jadi ketika itu milik demo serupa milik kawan. Tidak boleh nak cam. Sebab itulah orang letak nombor ataupun letak tanda. Kereta Proton atau kereta Mercedes, orang letak nombor sekian-sekian adalah kereta kawan. Kerana apa? Kerana nombor itu adalah nombor kawan. Ini selipar demo kerana demo tanda begitu. Maknanya benda yang Tuhan buat, kalau kita kata dalam dunia ni benda yang sama. Contohnya kereta kita lah, kita beli kereta kan, dia ada bagi nombor plate. Nombor plate itu maknanya kita dah ada nombor plate tu, nombor plate tu nombor kita, itulah kereta kita kan. Selipar kita kacang, selipar kita ni begini-gini. Kalau semua selipar tu sama, kita akan letak nombor ke apa ke pengecaman kita supaya ini adalah selipar kita, yang itu adalah selipar awak. Maknanya gitu. Manusia ini dengan sebab dia tidak serupa, maka peluang berbalah itu memang berlaku. Supaya manusia tidak berbalah, maka kena ada peraturan hidup. Peraturan hidup ini yang Tuhan buat sendiri pun ada, yang manusia pandai-pandai buat pun ada. Manusia berasa aku jadi ketua, aku jadi ketua negara, aku jadi presiden negara, aku jadi Perdana Menteri, aku jadi menteri besar, aku jadi penghulu, aku jadi DO, aku jadi OCPD. Maka aku berhak buat peraturan ini. Maknanya peraturan ini yang Tuhan buat kan. Contoh Tuhan turunkan dalam Al-Quran, Tuhan sebut nyata jelas, jangan sekali-kali langgar ataupun pertikai. Kita pertikai kata apalah hukum hudud tu. Tuhan kata hukum hudud curi potong tangan, latih lepas potong tangan, kesian orang ni. Orang yang kena potong tangan nak buat kerja macam mana? Kan? Menyiksa manusia pada masa akan datang. Maknanya Tuhan ini tidak adil. Tuhan ini tidak bijak. Kan? Jangan kita pertikaikan. Memang sekarang ini dalam dunia kita Malaysia ni, dunia Islam mana-mana pun, yang sekarang ini bab hukuman yang Tuhan turunkan masih terkebelakang, masih tak dapat dilaksanakan. Sepatutnya benda itulah yang ditekankan, sebab
peraturan inilah yang akan membentuk disiplin manusia, kan? Orang yang mencuri bila dipotong tangan, bukan dipotong sampai lengan, potong sikit sini je depan, kan, sampai pergelangan tangan ini, masih lagi boleh buat kerja. Ramai lagi orang buat kerja dengan tak ada tangan. Tengok orang buat kerja tak ada tangan. Bukan tangan tak ada, kaki tak ada pun boleh buat kerja, kan? Tangan tak ada takat ni, kaki tak ada, boleh buat kerja. Tiba-tiba kita kata orang yang potong tangan ni kena potong tangan, tak boleh buat kerja. Sebenarnya yang potong tangan ini, kita tak benarkan dia ni mencuri hak orang lain saja, kan? Dia buat kerja dia boleh, kan? Jangan mencuri hak orang lain. Mencuri ni dia boleh, kalau dia tetap dengan mencuri, maknanya dia menzalimi orang lain, kan? Orang letak motor sikit je, sikit je terlepas pandang, rembat habis. Yang mencuri dulu, kawan saya dulu, dia kata abang dia kereta duduk start dalam pagar, kan, masuk duduk dalam pagar tutup. Dia bila dia nak pergi kerja, dia masuk dalam kereta, start kereta dia hidup, dia buka pagar sekejap sebab nak keluarkan kereta. Lepas tu dia tertinggal barang dalam rumah, masuk segelip mata saja, masuk tu kereta dia dah hanum dah, sebuah jalan dah, orang buat lari. Jadi orang mencuri macam ni, apa hukum yang terbaik, kan? Potong tangan lah, baru bagi pengajaran dia kepada dia dan juga kepada orang lain. Maknanya potong tangan itu untuk nak menghidupkan manusia-manusia lain. Tak mati potong tangan ni, jangan bimbang, tak mati. Ada kata ikut kajian yang doktor ada sekarang ni, tak mati potong tangan, kan? Ada orang terkepit potong tangan. Baru ni kita tengok apa, seorang askar ke polis ke apa semua, yang dia naik motor 2 orang, jaket yang dia pakai ni terbalik, masuk dalam rim motor tu, kan, sangkut tu sampai putus tangan. Tapi tak tahulah mati ke selepas daripada itu. Tapi yang katanya pada ketika itu tak mati lagi. Maknanya kalau takat potong tangan sikit ni, yang teruk daripada itu pun ada yang tak mati, kan? Kena tembok macam-macam lagi, tak mati. Kenapa kita takut nak potong tangan? Kena buatlah supaya benda tu, kita hukuman Tuhan ini dia tak buat dalam penjara yang tersembunyi. Dia kena buat di tempat yang orang boleh tengok, supaya jadi pengajaran kepada orang lain. Gitu. Sebab itulah hukuman Tuhan ni, kalau kata potong tangan, dia buat pada hari Jumaat, pada waktu Jumaat itulah. Maknanya kalau kata tu orang tengok, potong tangan, pancung ni ada dalam Islam, hukum bunuh, kan? Orang yang membunuh orang lain dengan sengaja, hukuman bunuh balas, pancung. Kena pancung lah, pancung di tengah orang ramai. Supaya apa? Supaya orang tengok, oi, bunuh orang ni jangan, oi, pancung. Semua kita sebut pun gerunah, kan? Pancung. Sebenarnya itulah cara mati yang paling baik, yang paling cepat. Binatang kalau nak kata apa, kalau macam orang nak bunuh binatang, sebaik-baiknya dipotong urat yang ada di leher dia ni, kan? Macam kita sembelih lembu tu, itulah cara terbaik untuk nak mematikan binatang, tak terseksa. Kalau kita racun, benda tu akan menyeksakan binatang tu lebih daripada apa yang sepatutnya, kan? Potong leher, kan? Binatang bisa potong leher, kan? Boleh, tak salah, kan? Racun pun tak salah kalau binatang bisa, kan? Potong boleh. Yang sebaik-baiknya nak sembelih binatang, itulah Tuhan bagi. Islam ini datang, dia kata binatang bila kita potong orak tepi ni, kan? Orak tepi ni putus orak ni sampai ke sini, sel sakit tu dia tak hantar ke otak lah. Mana otak tak boleh nak proses ni sakit tak sakit apa semua. Bila darah tu keluar cepat, maka sakitnya tu tak sampai. Menggelepar tu biasalah. Menggelepar tu dia tidak balas daripada dia luka tu, dia akan menggelepar binatang. Tapi itulah cara mati yang paling baik. Itu sebab Tuhan bawa dah peraturan dia tu. Jadi sama juga dengan hukum hudud. Hukum hudud ini, dia kata kalau orang berzina yang belum kahwin, disebat 100 rotan. Sebab 1 rotan. Tapi sebab 1 rotan tu bukan ni, kan? Rotan besar lengan, ambil ni, celup dulu dengan asid, angkat tangan ni, macam yang dibuat sekarang. Itu zalim. Yang dibuat sekarang ni, rotan yang ada sekarang ini lebih zalim daripada hukum hudud 100 rotan. Hukum hudud 100 rotan,
disebut, dia kata kita letak buku je lah ni kan, yang sudah lihat ni, jangan jatuh. Kalau jatuh maknanya kita buka lebih daripada had dia untuk nak memukul dia. Begitu kan. Maknanya itulah keadilan Islam sebenarnya tu. Tu. Rasanya setakat itu saja untuk malam ini. Kita berhenti di sini. Kita akan berjumpa lagi insya-Allah pada bulan yang akan datang. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim. Apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala, apa yang kurang dan lemah itu daripada kelemahan diri saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim. Saya mohon ampun dan maaf tiada salah dan silap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana ya arhamar rahimin. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.